الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل إذا شئت سهلا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia daripadanya dapat lagi kita bersama berkumpul pada malam yang mulia ini. Tidak lupa selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ya semati Tuan Kursi, barisan imam, Bilal, Siap dan seluruh ahli dan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, hadirin wal hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ni kita sambung lagi bacaan kitab Zahratul Murid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana khazanatul ilmi wa aliyun babuha. Aku perbendaharaan ilmu dan Ali itu pintunya. Maka tak kala mendengar oleh segala khawarij daripada Yahudi hasad mereka itu atas Sayyidina Ali, maka berhimpun-himpun 10 orang yang besar-besar daripada mereka itu dan berkata mereka itu, kita nyata akan dia pada satu masalah seorang. Kemudian daripada seorang betapa ia jawab, maka jika ia jawab bagi tiap-tiap seorang daripada kita berlain-lain jawabnya, maka kita ketahuilah bahawasanya ia alim seperti kata Nabi itu. Maka datang seorang daripada mereka itu kepadanya dan berkata, ia, hai Ali, ilmu itu afdalkah atau harta? Maka jawab oleh Sayyidina Ali, ilmu itu afdal daripada harta. Maka katanya, apa dalilnya? Jawabnya, kerana ilmu itu pusakai akan dia oleh Anbiya dan harta pusakai Qarun dan Syaddad dan Fir'aun dan umpama mereka itu. Baik tuan-tuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musannif rahimahullah taala membawa datang lagi satu hadis pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata, ana khazanatul ilmi wa ali babuha. Aku ini perbendaharaan ilmu, ataupun aku ini gedungnya ilmu, sedangkan Ali, maksudkan Ali ini Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ini adalah pintu daripada gedung tersebut. Ini nak menunjukkan bahawa
pengiktirafan baginda Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, iaitu salah seorang sahabat yang diberikan ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Khawarij yang mendengar daripada hadis Nabi SAW, Khawarij yang ada pada ketika itu daripada puak-puak musyrikin datang nak berdebat dengan Sayyidina Ali disebabkan perkataan Nabi ini. Jadi kalau kata betul, kita tanya dia soalan, tanya kepada Ali ini beberapa soalan, kalau kata dia jawab, maka betul lah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, bahwasanya Ali ini memang pintu daripada ilmu. Ana khazanatul ilmi wa Ali babuha. Aku gudang daripada ilmu, Ali itu pintu untuk membuka gudang tersebut. Maksudnya ini pengiktirafan Nabi, kata Sayyidina Ali ini alim, Sayyidina Ali ini orang yang ada ilmu, Sayyidina Ali ini orang yang mewarisi ilmu daripada Nabi SAW. Maka datanglah beberapa orang Khawarij bertemu dengan Sayyidina Ali nak berdebat dan nak soal jawab dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan mereka tanya soalan yang sama, iaitu soalannya ayyul afdal, al-ilm atau al-mal. Mana yang lebih utama, mana yang lebih afdal, ilmu ataupun harta. Jadi soalan ni 10 orang datang. 10 orang datang nak berdebat dengan Sayyidina Ali seorang saja. Sayyidina Ali seorang. Yang datang daripada puak Khawarij ini 10 orang. Dan mereka bertanya soalan yang sama, iaitu mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama, harta ataupun ilmu. Maka dijawab oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan 10 jawapan yang berbeza-beza. Soalan sama, mana yang lebih afdal, harta atau ilmu? Orang yang kedua bertanya yang sama juga, mana yang lebih afdal, harta atau ilmu? Orang yang ketiga, yang keempat, sampai yang ke-10 tanya soalan yang sama, tetapi dijawab oleh 10 jawapan yang berbeza oleh Sayyidina Ali. Ini dalil ataupun petunjuk mengatakan Sayyidina Ali ini orang yang cerdas, orang yang betul yang dikatakan oleh Nabi SAW, Ali ini babuha, Ali ini merupakan pintu daripada gedung Nabi SAW, pintu daripada ilmu, gedung ilmu Nabi SAW. Ini salah satu sebab ataupun kenapa Sayyidina Ali kata ilmu itu lebih utama berbanding dengan harta. Sayyidina Ali kata apa? Ilmu itu adalah pusaka daripada anbiya. Ilmu itu adalah warisan daripada anbiya. Sedangkan harta itu bukan warisan anbiya. Harta itu warisan Fir'aun, harta itu warisan Qarun dan seumpama dengan mereka. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala melebihkan ilmu berbanding harta. Dan dalam hadis yang diriwayatkan ataupun diriwayatkan kepada baginda Nabi SAW, Nabi SAW tidak meninggalkan harta-hartanya, melainkan harta yang Nabi tinggal adalah ilmu. Jadi sebab itulah ilmu lebih afdal daripada harta. Dan juga syair yang kita baca semalam dalam kitab Ta'lim Ta'alim Imam Az-Zarnuji, "Iza fataka ilmu, iza fataka dunya wa tibu na'imiha faghammit fa innal ilma khairul mawahib." Apabila seorang daripada kamu itu tidak mendapatkan dunia dan nikmat-nikmat dunia, maka janganlah kamu berpatah hati dalam menuntut ilmu. Janganlah kamu berpaling daripada menuntut ilmu. Jangan berhenti menuntut ilmu. Fa innal ilma khairul mawahib. Kerana ilmu itu sebaik-baik daripada harta. Sebaik-baik harta adalah ilmu. Kerana harta ni banyak. Ilmu termasuk harta. Dan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sebab tu Sayyidina Ali kata ilmu lebih afdal daripada harta, kerana ilmu warisan para anbiya, para nabi-nabi. Sedangkan harta warisannya Qarun, Fir'aun dan seumpama daripada mereka itu. Baik. Kemudian datang yang kedua daripada mereka itu, maka bertanya ia seperti pertanyaan yang dahulu juga. Orang yang kali kedua pun datang tanya soalan yang sama.
Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta kerana ilmu itu memelihara akan dikau, dan harta itu engkau memelihara akannya. Jawapan yang kedua, Sayyidina Ali kata, orang yang kedua datang pula. Yang pertama datang jawab dengan jawapan tadi, ilmu lebih utama, lebih afdal kerana ilmu warisan Nabi, harta bukan warisan Nabi, warisan Fir'aun, Qarun dan sebagainya. Orang yang kedua tanya sama, ayul afdal al-mal awil ilm, mana yang lebih utama, harta ataupun ilmu, ilmu ataupun harta? Orang yang kedua datang bertanya soalan yang sama seperti orang yang pertama. Maka jawab Sayyidina Ali dengan jawapan yang lain pula. Sayyidina Ali kata, ilmu lebih utama daripada harta kerana ilmu itu menjaga kamu, sedangkan harta kamu menjaganya. Al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusu. Ilmu itu kamu jaga. Ilmu itu dia menjaga kamu, sedangkan harta kamu kena menjaga dia. Ini betul. Kalau kita ada ilmu, ilmu itu dapat menjaga kita daripada buat perkara yang haram. Ilmu itu dapat menjaga kita daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Ilmu itu dapat menjaga kita daripada sah ibadat kita. Ilmu itu dapat menjaga kita daripada kita tak kenal Tuhan, kenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu menjaga kita daripada melakukan perkara-perkara yang diharam, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ilmu itu lebih utama, lebih afdal. Sedangkan harta bukan dia jaga kita. Ada harta dia kita yang jaga dia. Rumah kita kena jaga dia. Kan? Kereta kita kena jaga dia. Kalau tak jaga habis orang curi, kan? Rumah kita kena jaga dia. Kalau tak jaga, duit kita kena jaga dia. Kalau tak jaga, hilang. Bukan dia yang menjaga kita. Sedangkan ilmu itu dapat menjaga kita. Sebab tu Sayyidina Ali kata ilmu lebih utama. Sebab yang kedua, kerana ilmu menjaga seorang itu, sedangkan harta seorang itu menjaganya. Kemudian datang yang ketiga, bertanya ia seperti yang dahulu juga. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu itu afdal daripada harta kerana empunya harta itu banyak seteru, dan empunya ilmu itu banyak taulan. Ilmu lebih utama lagi daripada harta. Yang ketiga Sayyidina Ali jawab juga. Kenapa? Kerana orang yang banyak ilmu banyak kawan, orang yang banyak harta banyak seteru, banyak musuh. Orang yang banyak harta musuh. Walaupun kadang kita tak buat jahat kat dia, tapi dia dengki. Sifat dengki ni sifat yang wajib ataupun yang merosakkan amal kita. Tak boleh tengok orang lebih kaya sikit daripada kita, dia musuh. Dia nak benda itu hilang daripada kawan dia. Padahal kawan lama kan, 20 tahun berkawan kan. Tiba-tiba dia tengok kawan itu nikmat Allah Ta'ala bagi lebih sikit je daripada dia. Ada kereta mewah sikit daripada dia, ada rumah besar sikit daripada dia. Dia rasa tak puas hati. Itu menunjukkan kalau ada ilmu, orang boleh tumpang ilmu dia, kan? Tapi kalau harta, orang rasa nak mencari musuh. Maka itu sebahagian daripada sifat-sifat madhumah, sifat hasad tuan-tuan yang wajib kita buang daripada diri kita, yang wajib kita buang daripada apa yang ada daripada hati dan jiwa kita ni, kita buang sifat hasad tersebut. Sebab sifat hasad ni tuan-tuan, sifat yang digambarkan oleh baginda Nabi SAW dapat menghilangkan segala amal kebaikan yang kita lakukan selama ni. Itu takut tuan-tuan, takut kita banyak amal. Semayang kita banyak, puasa sunat kita banyak, semayang sunat kita banyak, sedekah kita banyak. Tapi kalau kita ada penyakit hasad ataupun sifat hasad dengki dalam hati kita, takut sekalian perkara ataupun amal kebajikan kita buat tu akan hilang, dimakan oleh penyakit sifat hasad dengki tadi. Itu kita takut tuan-tuan. Sebab tu kena belajar ilmu tasawuf, ilmu tasawuf untuk tazkiyah, untuk menyucikan diri. Dalam hadis Nabi kata, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Penyakit hasad itu akan memakan sekalian perkara-perkara yang kebaikan yang seorang itu buat. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu.
Kan kita bakar kayu api ni, makan dia habis, kejap dah makan habis, tinggal abu, jadi abu kayu tu. Begitulah umpama Nabi kata penyakit hasad dengki ni akan makan, akan membakar sekalian hasanat, penyakit sifat perkara kebaikan ataupun kebajikan, pahala-pahala amal ibadat yang kita lakukan selama ini. Jadi sebab tu kita juga dituntut untuk mempelajari ilmu yang dinamakan dengan ilmu tasawuf. Ilmu untuk kita menyucikan hati, ilmu itu untuk kita menyucikan diri, supaya diri kita ini suci daripada sifat-sifat yang mazmumah, supaya diri kita ini tidak ada sifat-sifat yang menjadi mawani', yang menjadi penghalang daripada amal kebajikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Ta'ala. Itu kena tazkiyah, kena tahalli dalam ilmu tasawuf. Tingkatan yang pertama tahalli, iaitu takhalli. Tingkatan yang pertama takhalli, iaitu mengosongkan diri daripada sifat-sifat mazmumah. Buang dulu, takhalli, buang, kosongkan daripada sifat riya, daripada sombong, daripada sum'ah, daripada takabbur dan sebagainya, buang. Barulah tahalli. Lepas tahalli ni menghiasi, memasukkan diri kita dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Masuk dengan tawadhu, masuk dengan pemurah, masuk dengan insaf, masuk sifat-sifat yang mahmudah, penyabar, sabar dan sebagainya. Setelah daripada tahalli, barulah seorang itu naik kepada tajalli. Tajalli, barulah dia sampai kepada tingkatan ma'rifatullah, barulah dia sampai kepada tingkatan taqarrub ila Allah, muqarrabin, orang-orang yang dekat hati mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu orang yang sudah bersih jiwa mereka, orang yang sudah bersih hati mereka daripada sifat-sifat mazmumah, daripada sifat-sifat yang kosong, yang kotor. Kosongkan hati mereka, masukkan jiwa hati mereka itu dengan sifat yang mahmudah, barulah mereka itu sampai kepada tajalli, sampai kepada tingkatan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuan-tuan. Kalau kata kita masih lagi mempunyai sifat-sifat yang kotor di dalam diri, dalam hati kita, sifat-sifat yang mazmumah, yang keji, maka susah kita nak naik tingkatan, susah kita nak berasa kita ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang yang keempat bertanya, ia seperti yang dahulu. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana harta itu apabila engkau nafkahkan dia kurang, dan ilmu apabila engkau nafkah akan dia bertambah dia. Ni datang pula Khawarij yang keempat, datang tanya soalan yang sama, wahai Ali, mana yang lebih utama, harta atau ilmu? Jawab Sayyidina Ali, ilmu lebih utama daripada harta. Sebab apa? Kerana ilmu kalau kamu nafkahkan, kamu beri lagi, ilmu itu akan bertambah. Sedangkan harta kalau kamu beri akan berkurang. Harta kita beri kurang pada zahir, ya. Kita bagi dekat orang, habislah harta kita. Kan kita ada 100,000, bagi 50,000, tinggal 50,000, bagi 100,000, habis 100,000. Itu pada zahir hartanya. Tapi kalau ilmu, kita ada banyak ilmu, kita sampaikan lagi ilmu tersebut, kita mengajar orang lagi ilmu tersebut, akan bertambah ilmu. Bukan Allah Ta'ala kurang, Allah Ta'ala tambahkan lagi. Orang yang beramal dengan ilmunya, Allah Ta'ala akan menambahkan ilmu padanya, bukan mengurangkan lagi ilmu tersebut. Sebab tu katimul ilmi ini mal'un, orang yang menyembunyikan ilmu dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ilmu dia ada tapi menyembunyikan, tak nak berdakwah, tak nak sampaikan, sedangkan itu kewajipan, tempatnya itu masih lagi orang tidak sampai ilmu-ilmu, khususnya fardu ain.
Orang tak kenal Tuhan lagi, orang tak tahu lagi cara nak beribadah. Sedangkan dia ada ilmu tu, dia tak mengajar, berdosa dekat dia, dosa. Jadi kenapa kita nak kedekut? Kalau kita ada ilmu, jangan kedekut ilmu kita. Kita kena sampaikan. Memang sampaikan dengan apa yang kita tahu lah maksudnya. Kalau kita sampaikan benda yang kita tak tahu, kita nak sampai juga, tak boleh. Kan? Dia belum belajar misalnya, tapi nak juga suka nak menyampaikan ilmu, itu bagus. Tapi ada hak dia, kan? Ada hak dia, batas dia, ada bidang masing-masing. Kalau kata dia itu ada kepakaran bidang di sekian-sekian dalam ilmu, sampaikan apa yang dia tahu sahaja. Bukan bila orang tanya benda yang dia tak tahu, dia nak sebut juga. Itu tak betul. Tak betul dengan disiplin ilmu. Jadi diumpamakan orang yang bukan bidangnya, kita bagi dekat dia, maka akan timbul kerosakan. Ini yang terjadi sebenarnya. Di zaman kita ini yang terjadi. Iza wusidal amr ila ghairi ahli fantazir as-sa'ah. Apabila satu perkara itu diberikan kepada bukan ahli dia. Orang pergi tanya hukum agama dekat pilot, contohlah dekat pilot ya. Dia pun buatlah pala sebut sufi, sebut hari ini, sedangkan dia tak mengaji. Contoh kan. Maka dia akan mengeluarkan fatwa-fatwa yang sesat, mengeluarkan perkara-perkara yang batil, sedangkan itu bukan ilmu dia, kan? Pergi tanya hukum hakam dekat mekanik misalnya. Kalau kata dia itu orang belajar, lain cerita lah. Maksudnya dia mekanik, tapi maksudnya sama, dia juga ulama kan. Lain cerita lah kan. Ini mekanik je, tapi kita bertanya, dia pun jawab. Dia minat sikit agama ni, jawab begini, begitu, begini. Maka dia akan membuat satu kerosakan. Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, Imam Abu Hanifah dia ni imam, ulama besar, tapi dia juga tajir, dia juga bisnes. Itu apa dah kita tanya dekat bisnes, dia businessman tapi dia itu imam besar, mujtahid lagi, mujtahid mutlak lagi. Tak apa lah, itu orang dulu banyak macam tu. Tapi sekarang kita nak cari macam tu susah. Kalau kata kita dah duduk dalam satu bidang, kita susah dah nak bercampur dengan bidang yang lain. Kalau kita pilih bidang medik misalnya, maka kita akan tinggal bidang-bidang yang lain yang bukan kepakaran kita. Orang tanya medik, kita boleh jawab medik pula macam-macam. Ada hak pakar gigi, dia gigi ya. Pakar gusi, dia tak boleh pergi jawab. Orang tanya bab gigi, tanya bab jantung, pergi tanya dekat pakar gusi, tak boleh. Sama juga bidang ilmu agama pun sama juga. Jadi bukan semua orang boleh bercakap dengan bidang yang diceburi tersebut. Semua ilmu agama untuk semua, bukan maksudnya ilmu agama untuk khusus golongan mana-mana. Ilmu agama untuk semua, ilmu syariah untuk semua. Tapi yang nak menjadi tahqiq, nak menjadi daqiq, nak menjadi mufti, orang yang keluar hukum, pakar dalam bidang agama, tidak semua orang. Nak menjadi ulama, tak semua orang mampu. Jadi kita tanya kepada ahlinya. Setiap perkara ada ahli di bidang masing-masing. Jadi kita cakap bidang kita cukuplah. Jangan kita nak melebihi. Contoh saya pergi cakap bab medik, orang nak percaya. Tiba-tiba kita tak ada pernah belajar medik, kita nak cakap ni penyakit macam tu. Orang percaya? Tak percaya. Sama juga. Bidang agama macam tu juga. Baik. Okey, jadi Sayyidina Ali kata ilmu itu lebih utama berbanding harta. Kerana kalau ilmu itu kita mengajar ke orang lebih. Man amila bima alima warasahu Allah bima la ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan apa yang dia dah ketahui, dia beramal dengan apa ilmu yang dia dah ada, warasahu Allah bima lam ya'lam, Allah Taala akan mewarisi kepadanya ilmu yang dia belum tahu lagi. Itu dia beramal dengan ilmu, Allah Taala tambah lagi, tambah. Jadi semakin kita mengajar orang ni tuan-tuan, semakin kita sampaikan dakwah, semakin kita sampaikan ilmu, bukan berkurang ilmu kita, akan semakin bertambah. Allah Ta'ala tambahkan lagi ilmu kepada kita. Bagaimana? Itu banyak cara jalan Allah Ta'ala nak tambahkan ilmu kepada kita. Mungkin misalnya dalam satu masalah kita mengajar orang, tanya kita tak faham masalah tu, kita akan tawakuf, tangguh. Kita balik, kita cari balik, cek balik kita, ataupun kita tanya orang yang lebih lagi faham masalah itu. Maka itu menjadi satu ilmu yang baru kepada kita.
Kita mengajar, kita tak tahu, kita tanya orang. Ataupun kita balik mutalaah lagi, tengok lagi kat mana pembahasan ini, duduk sebut ulama dalam kitab apa. Perkara itu akan menjadi penambahan ilmu yang baru kepada kita. Kemudian datang yang kelima bertanya, ia seperti dahulu. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana empunya harta itu diseru dengan nama bakhil dan dicela, dan empunya ilmu diseru dengan nama besar dan mulia. Ilmu lebih utama lagi. Harta, Sayyidina Ali kata kalau orang harta ni diseru dengan nama bakhil. Kalau kata dia kedekut ilmunya, dipanggil orang bakhil. Kalau dia itu orang yang kedekut dengan harta, maka dia dipanggil orang bakhil. Tapi orang yang ada ilmu, orang sebut-sebut namanya, orang muliakan namanya. Kenapa nama Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab yang empat, Imam Nawawi, Imam Baihaqi, Imam Ibn Hajar Asqalani, Zakaria Al-Ansari dan sebagainya, imam-imam itu kenapa nama mereka mulia? Nama mereka disebut-sebut sampai sekarang. Kerana keilmuan yang ada pada mereka tersebut. Kemudian datang yang keenam bertanya seperti dahulu, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal pada harta, kerana harta hendak dipelihara akan dia daripada pencuri, dan ilmu tiada dipelihara akan dia daripada pencuri. Harta kita kena jaga daripada orang curi harta kita. Ya. Rumah kita tinggal macam tu ya. Tak payah tutup pagar, biar. Balik kampung tinggal macam tu. Balik lagi habis dah. Orang curi habis. Motor kita tak payah kunci apa? Kunci kan? Kunci lekuk tu kan, kunci leher. Kunci handle tu. Orang ambil hilang. Kereta kita biar terbuka macam tu, hilang. Di harta kita kena jaga daripada dicuri. Sedangkan ilmu kita tak perlu jaganya daripada pencuri. Macam mana orang nak curi ilmu kita tahu ni? Orang curi kitab kita, belum tentu orang curi ilmu. Tuan-tuan, orang curi kitab kita, kitab ni. Aku curi kitab dia, nak curi ilmu dia. Padahal muka hilang ilmu dia. Tak, belum tentu beli kitab baru. Kalau dia orang ilmu, sebab tu ilmu tu fi sudur. Beli kitab baru pun, kalau dia tu orang alim, dia boleh baca. Tak ada masalah sebab dia ada ilmu. Sebab tu kisah tuan-tuan, di Kedah dulu ada seorang ulama nama dia Pak Cuhim Gajah Mati. Pondok Gajah Mati, Pak Cuhim, yang sekarang diwarisi oleh Pak Anjang Izzuddin, Syekh Wan Izzuddin tu. Tak tahu pernah dengar nama dia. Dulu ayah pada Pak Anjang Izzuddin tu Pak Cuhim. Pak Cuhim ni ulama besar lah zaman dia di Mekah, di Kedah tu. Di pondok dia ni ramailah pelajar-pelajar datang daripada Malaysia, daripada Kedah, daripada negeri-negeri lain, daripada Patani dan sebagainya, datang belajar di tempat dia. Pak Cuhim ni mengaji di Mekah lama. Bila dia balik daripada mengaji di Mekah dulu kan naik kapal laut, tak naik flight ni, naik kapal laut. Dia balik kerana banyak sangat kitab dia tu, dia tinggal di sana. Tak bawa balik dekat Malaysia ni. Dia tak bawa balik kat kampung dia. Jadi dekat rumah dia, dekat pondok dia, bila pelajar datang pergi nak belajar, dia akan suruh pergi beli kitab. Kan nak mengaji kitab buat iqna misalnya, fiqh, pergi beli 2. Beli kat aku sekali, kat dia satu untuk mengaji. Jadi dia akan baca kitab kosong, kitab baru. Kitab yang dia mengaji dekat Mekah tu dia tak sempat bawa balik kerana terlalu banyak kitab kan. Mungkin tak tahu masalah apa, naik kapal laut ke apa ke, barang penuh ke macam mana, dia tak sempat nak bawa ke semua kitab yang dia mengaji. Tapi ala kuliah dia nak kata apa, walaupun begitu ilmu dia tu bukan di situ. Dia kata ilmu di sini, bukan di dalam kitab. Walaupun dia pergi beli kitab baru pun nak mengaji. Tak ada masalah. Ini Pak Cuhim. Dia ni dikatakan alim dia itu dalam bidang bahasa Arab, dalam nahwu, dalam saraf, dalam ilmu bahasa Arab, sampai dia boleh mengubah syair sewaktu mana di dalam satu perjalanan nak ke satu tempat je. Kan misalnya duduk dalam kereta daripada satu tempat nak ke satu tempat dengan tempat yang tidak jauh, dia boleh sampai dia di tempat tu siap satu rangkap syair di dalam bahasa Arab. Syair Arab tu tak, bukan syair Melayu. Bukan syair kita tulis dalam bahasa Melayu, syair nazam dalam bahasa Arab. Dia pakar sangat dalam ilmu nahwu, ilmu saraf ni ma'alim. Sehingga kan orang kata, kalau kata dalam majlis tahlil kan, kita buat tahlil, kalau kata ada Pak Cuhim, tak ada orang yang berani baca doa tahlil.
Takut salah. Salah baris, salah tu. Wah, jenuh kan. Jadi dia kecil salah baris. Seorang pun tak berani nak baca doa tahlil. Takut salah baris, salah ilmu nahu, ilmu surah. Maka dia baca. Itu Pak Cuhim yang mati. Abang dia Pak Da'i. Pak Da'i Mekah ni terkenal lah dengan ilmu tauhid, ilmu sunnah. Ulama sunnah besar di Mekah. Pengarang kitab Baqarah tu. Baqaratul Amani. Pada Mekah dia tutup buku yang ada di tanah Melayu ni. Kebanyakan yang alim-alim ilmu tauhid, ilmu sunnah, ilmu akidah, itu anak murid Pak Da'i Mekah, Syekh Wan Ismail Al-Qatani. Adik dia Syekh Wan Ibrahim, itu dipanggil dengan Pak Cuhim. Mereka ni jalur keturunan daripada Qatani ni. Daripada ulama besar daripada Qatani, dia panggil Tok Bendang Daya di Qatani. Jadi keturunan mereka ni semua alim-alim. Dikatakan keturunan dia, moyang dia tu jumpa jumpa Lailatul Qadar, mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan dia berdoa supaya 7 keturunannya alim belaka. Sampai semua keturunannya alim sampai sekarang tu Pak Nyai Sudin. Pak Nyai Sudin tu salah seorang muhaddis yang ada kat negara kita ni. Tapi ramai yang tak kenal Pak Nyai Sudin. Itu salah seorang muhaddis, mengaji di India, mengaji di Al-Azhar. Itu sanak-sanak yang tinggi. Tak silap dia sempat berjumpa dengan Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Maulana Zakaria ulama besar hadis di India, Jogja di India dulu. Itu Pak Nyai Sudin hidup lagi, umur 70-an lebih kurang. Ada lagi dekat Kedah. Dan selalu dia datang ke belah-belah KL ni, ada daurah apa semua. Baik. Itu nak kata kalau ilmu Sayyidina Ali kata kita kena jaga daripada dicuri. Kalau harta. Tapi kalau ilmu kita tak perlu jaga daripada orang mencuri ilmu tersebut. Kemudian datang yang ketujuh, bertanah ia kepada dahulu seperti dahulu juga. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta kerana empunya harta dihisap akan dia pada hari kiamat, dan empunya ilmu disyafaat akan dia pada hari kiamat. Kalau harta dihisap, kita ada tanah 1 ekar, 2 ekar, 10 ekar, 100 ekar. Allah Ta'ala tanya dulu, tanah kamu ni buat apa? Tanah kamu ini sumber daripada mana? Apa yang kamu infakkan untuk sabilillah? Harta banyak ni kadang-kadang kalau kita orang tu guna jalan baik, Masya Allah, hebatlah kan. Orang kaya tapi guna harta dia betul-betul untuk jalan agama, untuk saham akhirat, tak apa. Tapi takut bila harta banyak, dia tak nak guna, bakhil, hartanya itu buat kepentingan dunia sahaja, maka itu semua akan dihisapkan. Yauma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Yauma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Pada hari akhirat kelak akan dipersoalkan, akan dipertanyakan tentang sekalian nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi, termasuk nikmat harta, nikmat apa kamu guna. Umur yang Allah Ta'ala bagi panjang di dunia, apakah kamu guna untuk kebaikan? Apakah kamu guna untuk amal ibadah? Ataupun kamu guna untuk kemaksiat sahaja? Umur yang panjang Allah Ta'ala bagi itu adalah kamu guna untuk ke masjid, kamu guna untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Adakah kamu guna ataupun tidak? Semua perkara nikmat Allah Ta'ala akan hisab, Allah Ta'ala akan tanya satu persatu. Tak ada apa yang terlepas. Kata yauma tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Segala nikmat itu akan dipersoalkan, akan dipertanyakan di hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ni kita boleh lah. Tak ada siapa yang nak tanya kita. Kalau ada harta banyak pun tak ada siapa yang main duk cek kan. Tapi sana Allah Ta'ala tanya semua. Kemudian ini yang ketujuh. Yang ke-8, datang yang ke-8, orang yang ke-8 bertanya, ia seperti yang dahulu. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta kerana harta itu binasa dengan lama masa, dan ilmu tiada binasa dengan demikian itu. Kalau harta lama masa akan binasa, habis kan, habis harta tu akan hilang. Tapi ilmu tidak. Sebagaimana ilmu itu bermanfaat, akan kekal walaupun kita dah mati. Ilmu itu akan menjadi jariah kepada kita. Kemudian datang yang ke-9 bertanya, ia seperti yang dahulu. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta kerana harta itu mengkeraskan hati, dan ilmu menerangkan hati. Dan harta banyak ke hati, ilmu banyak menerangkan. Tapi di sini kita kena tafsirkan. Tak semua ilmu yang banyak itu menerangkan hati juga, tuan-tuan. Ada orang ilmu banyak tapi keras juga hatinya. Itu maksudnya
dia tidak mendapat keberkatan di dalam menuntut ilmu. Ataupun dia ada ilmu saja tak beramal dengan ilmunya. Dia ada ilmu tapi penyakit hati yang kita sebut tadi, sifat mazmumah masih ada melekat dalam hati, dalam jiwanya. Maka walaupun alim dia tetap keras hati. Maksud Sayyidina Ali sini maksudnya menerangkan hati ilmu yang disuri, yang seiring dengan amal. Ilmu yang seiring dengan hati yang kosong, hati yang suci, hati yang ikhlas kerana Allah. Tak ada tujuan lain. Tapi kalau ilmu saja, hati masih lagi kita tidak takhalli tadi, tak buang tadi, masuk ilmu, tetap akan keras hati. Berapa banyak kita tengok orang yang banyak ilmu tapi tetap sombong dengan ilmunya. Berapa banyak orang alim tapi rasa takabur dengan ilmunya. Berapa ramai orang yang menjadi hebat, ilmu banyak tapi dia tak ada sifat tawar, tak ada sifat rasa rendah diri, tak ada sifat untuk beramal dengan ilmu sebagainya. Maka itu maksudnya ilmu dapat mengeraskan hati dan mencahayakan, menembukkan hati dengan kaedah ataupun jalan yang menuntut ilmu dengan sebenar. Nah, kalau kita nak kira ilmu yang banyak ni tuan-tuan, iblis lagi banyak ilmu. Kan? Kalau nak sebut kata bab ilmu ini banyak, alim tak alim, iblis lagi alim. Iblis ni berpuluh ribu tahun menjadi guru kepada malaikat. Iblis untuk guru pada malaikat, tapi dia tak nak beramal dengan ilmunya. Iaitu apa? Walaupun dia alim, dia tahu Allah Ta'ala yang mencipta dia, menyuruh dia apa semua, tapi bila mana Allah Ta'ala ciptanya Nabi Adam AS, suruh sujud hormat pada Adam, dia enggan, dia tak nak. Kenapa? Kerana dia rasa dia hebat, kerana dia rasa dia sombong, dia takabur, dia daripada orang yang hebat, yang besar. Maka dengan ilmu jadi kena juga. Baik. Kemudian yang ke-10 ya, yang terakhir, orang terakhir. Datang yang ke-10 dan kata ia ilmu afdal atau harta, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta kerana umpunya harta mendakwa akan ketuhanan dan umpunya ilmu mendakwa ia akan kehambaan. Maksudnya kalau orang ada ilmu, menganggap kata dia itu besar, menganggap kata dia itu hebat dan sebagainya. Tapi dengan ilmu yang betul, dia akan rasa tidak ada yang lain, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang besar, melainkan semuanya kerana Allah. Aku mempunyai ilmu yang banyak ni pun kerana Allah, bukan kerana aku. Allah Ta'ala yang bagi ilmu. Kalau kata bukan Allah Ta'ala yang buka pintu hati untuk dapatkan ilmu, aku pun tak ada ilmu. Maka itu ilmu yang benar. Ini penting tuan-tuan, kita nak menuntut ilmu, cari ilmu yang benar ya. Kita nak ilmu yang melembutkan hati kita. Kita nak ilmu yang membawa lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan membawa kita itu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita nak membawa hati kita keras, bukan nak jadi hati kita sombong, tidak. Kita nak ilmu dengan kita itu lebih lagi rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di akhir-akhir ayatnya dia banyak mengarang kita yang menjurus kepada ilmu tasawuf. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala karang Ihya Ulumuddin, Ayyuhal Walad, Minhajul Abidin dan sebagainya. Kita yang itu dikarangkan pada akhir-akhir umur hidupnya. Bahkan dalam Ayyuhal Walad tu, bila Ayyuhal Walad tu kitab yang kecil yang diminta oleh anak murid dia untuk bagi nasihat tentang kehidupan. Dia sebut, Imam Ghazali kata tidak perlu ilmu yang banyak. Macam mana dalam? Kerana ilmu yang banyak, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, akan menyebabkan orang itu lalai, menyebabkan orang itu tidak beramal. Jadi ilmu yang sikit tetapi beramal lebih baik daripada ilmu banyak tanpa amal. Jadi kalau kita baca kita Ayyuhal Walad, seolah Imam Ghazali ni kata jangan duk cari ilmu banyak. Jangan Ayyuhal Walad. Bukan maksud tak bagi cari ilmu banyak. Imam Ghazali kata cari ilmu untuk kita beramal, itu lebih baik. Ilmu kita ambil itu yang menjadi lembutnya hati kita, bersihkan jiwa kita. Tapi masukkan ilmu saja, akhlak tidak, adab tidak, maka tidak ada guna. Sebab tu mungkin dia sebut atas berdasarkan pengalaman. Imam Ghazali ni hebat, Hujjatul Islam, dia itu alim dalam
ilmu fiqh dia alim, bahkan menjadi mufti, ya, menjadi orang yang mengeluarkan fatwa. Dalam ilmu falsafah, ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu akidah, orang hebat Imam Ghazali. Tapi di akhir hayatnya itu dipilih untuk lebih menjurus kepada ilmu tasawuf. Baik, kemudian Sayyidina Ali kata ilmu ketuhanan, ilmu membawa akan kehambaan. Kemudian kata Sayyidina Ali, jikalau bertanya mereka itu akan dikau pada masalah ini, nescaya aku jawab dengan jawab yang berlain-lain selama hidupku. Kalau ada lagi orang yang ke-11, ke-12 sampai ke beberapa orang lagi tanya, dia akan jawab dengan jawapan yang berbeza. Lagi banyak jawapan Sayyidina Ali, bukan 10 kan. Satu soalan tapi 10 jawapan dijawab oleh Sayyidina Ali. Tapi kalau ada lagi orang datang nak tanya lagi, akan jawab lagi, Sayyidina Ali akan jawab lagi dengan masalah ataupun dengan jawapan-jawapan yang berbeza. Nak kata mesti ilmu itu lebih afdal daripada harta. Dan aku jawab dengan jawab yang boleh selama hidupku. Kemudian maka datang mereka itu masuk Islam sekalian. Khawarij tadi, musyrikin tadi datang masuk Islam. Disebabkan apa ni? Kepintaran, kebijakan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah di dalam menjawab, menghadapi dengan masalah-masalah yang disebutkan kepada beliau. Dan sangatlah banyak dalil daripada Quran dan hadis yang menunjukkan atas kelebihan ilmu dan ulama. Dan terlebih afdal daripada segala ilmu itu ilmu usuluddin, kerana dengan dialah dapat mengenal akan Allah, dan dengan dialah sah ibadat kita kepadanya. Jadi kata Syekh pengarang kitab ini, di antara semua ilmu itu yang paling afdal adalah ilmu usuluddin, ilmu akidah, ilmu tauhid. Dengan ilmu akidah, ilmu tauhid, kita dapat kenal Allah, kita dapat kenal Tuhan, kita dapat menjadi hamba-Nya yang terbaik, kita dapat mengesahkan ibadah. Kerana kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah melainkan dengan mengenal ma'rifah Allah, kenal yang disembah, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak kenal Tuhan, tuan-tuan. Nak kenal Allah Subhanahu wa taala tak ada cara lain melainkan kita dengan belajar ilmu akidah. Kalau kita nak kenal kawan, nak kenal sahabat kita, boleh kita pergi cari dia, cari nombor WhatsApp dia, nombor telefon dia, cari Facebook dia, Instagram dia zaman sekarang, TikTok dan sebagainya. Kita boleh kenal orang macam tu. Tapi kita nak kenal Tuhan, macam mana kita nak cari Tuhan? Macam mana kita nak kenal Allah? Tidak ada lain dan tidak bukan hanya dengan mengaji, kena belajar ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu tauhid. InsyaAllah kita akan masuk seterusnya pada pembahasan ini. Habis dah mukadimah, kita masuk terus pada pengenalan ataupun awal daripada pembahasan ilmu usuluddin, ilmu akidah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'waj'alna min ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu